bunuh anjing yang terlalu banyak bukan kerana najisnya, kerana bahayanya. Dan saya katakan tadi bahawa di antara bahayanya air liur anjing, dia boleh membawa satu penyakit namanya penyakit anjing gila. Jadi boleh membiak melalui air liur anjing. Jadi kalau terlalu banyak, mungkin dia air liurnya bersepah sana bersepah sini, jilat sana jilat sini. Ini boleh membahayakan. Maka Rasulullah SAW suruh kurangkan anjing, bukan dibunuh habis, disuruh kurangkan. Yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengarahkan supaya dibunuh anjing-anjing. Apakah bunuh semua? Lihat hadis seterusnya. Berkata Ibnu Abbas, maka kami diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh anjing-anjing, sehingga pernah juga mengarahkan kami untuk membunuh anjing penjaga kebun yang kecil dan membiarkan anjing penjaga kebun yang besar. Bermakna tidak boleh bunuh semua, tidak boleh bunuh semua. Begitu juga hadis yang seterusnya dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya dibunuh anjing-anjing, maka dikerah ke seluruh Madinah untuk membunuh anjing. Jadi para sahabat, dalam hadis-hadis yang kita bincang, tidak ada satu hadis mengatakan bahawa anjing itu najis, apalagi yang diistilahkan najis mughaladah. Jadi kalau tidak ada perkataan seperti itu, daripada mana datangnya? Datangnya daripada pendapat. Ingat ya, Imam Syafi'i sendiri berpesan kepada kita, begitu juga Imam Ahmad, sebuah perkataan manusia boleh diterima dan boleh ditolak, tapi ditunjuk makam Rasulullah SAW, tidak perkataan sahibu hadal makam. Bermakna bila Rasulullah SAW mengatakan najis, tapi Rasulullah SAW tidak menajiskan, kerana ada sahabat-sahabat, hadis daripada Zuhri tadi, apabila dia nak beruduk tidak ada air kecuali air yang sudah dijilat oleh anjing, maka Rasulullah beruduklah dengan air tersebut. Kalau air liur anjing najis, bermakna air tadi tidak boleh digunakan. Jadi jangan kita meraba-raba bawa ke bab itu bab ini tentang anjing ini. Saya tadi janjikan nak buka dalam hadis Bukhari ya. Hadisnya panjang, saya ambil secara ringkas saja. Nanti jangan ada komen ya, Ustaz ambil tebuk-tebuk, tak habis. Kalau nak habiskan satu malam tak habis. Ada kat YouTube ya. Dia katakan apa? Ustaz Rasul sesat. Tak sebut Ustaz Rasul dari sesat. Boleh keluar tajuk sebentar untuk membetulkan anggapan yang silap ni. Dia tuduh saya sesat kerana saya mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Yang menyesatkan saya ni ulama' dia, ulama' satu parti. Tetapi dia punya mursyid mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Dia punya presiden pun mengatakan, dia katakan untuk guru, Allah bersemayam di atas arasy. Tidak boleh katakan tidak, mesti mengatakan seperti itu. Kalau saya dikafirkan, dia punya presiden dan dia punya mursyid kafir lah. Apa bezanya? Saya tak mengikut nama siapa-siapa. Faham lah yang faham, tak faham tak apa, tak perlu faham yang ini. Begitu dia katakan apa, Rasul dari iblis. Kerana saya mengatakan bahawa ikut mazhab Syafi'i tahlilan itu bid'ah, betul kan? Bacalah sendiri. Kerana saya katakan bahawa tahlilan itu bid'ah, iblis, dikatakan iblis. Kalau gitu Imam Syafi'i iblis lah. Na'udzubillah, jangan share. Bukan macam itu menghukum orang. Kita kena baca dulu. Dan dia bercakap tak punya hujah. Saya bercakap menggunakan hujah. Hingga kalau anda katakan kami mengambil daripada hadis-hadis Bukhari, cuba lihat apa kata Imam Bukhari. Siapa yang ada Umdatul Qari, syarah hadis Bukhari oleh Al-Aini, hadis yang 38, jilid bukunya jilid ketiga dan keempat. Mudah-mudahan betul hadis 38. Betul, hadis 38. Dari hadis ni berkenaan seorang laki-laki yang menggunakan khufnya memberi anjing minum sehingga puas. Bunyi hadisnya bagaimana? An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu ath-thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala ya'zifu lahu bihi hatta arwahu fasyakarallah fa'adkhalahul jannah. Lihat, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki daripada Rasulullah SAW, katanya seorang laki-laki melihat seekor anjing
memakan tanah-tanah lembab kerana kehausan, maka laki-laki tersebut mengambil khufnya, sepatunya, dan diambilnya air diberikan kepada anjing tadi sehingga anjing itu puas minum. Maka dia bersyukur kepada Allah, maka dia masuk syurga. Kata Imam Al-Bukhari dalam Umdatul Qari ini, hadha minal ahadis allati ihtajja bihal Bukhari ala taharatil kalb. Kalau dimaksudkan ke dalam bahasa Melayu, hadis-hadis seperti ini dijadikan hujah oleh Imam Bukhari. Kata apa hal ini menunjukkan bahawa air liur anjing tak najis. Air liur anjing tak najis, itu kata Imam Bukhari. Nak baca semua? Allahu Akbar. Kalau imam seperti Imam Bukhari dan dinukil oleh Imam Al-Aini mengatakan tidak najis, ini bermakna bukan kita sengaja menentang Imam Syafi'i walaupun Imam Syafi'i mengatakan najis. Tetapi pakar hadis kata Imam Syafi'i, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itu peganganku. Ini hadis Bukhari. Imam Bukhari sendiri mensyarahkan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa air liur anjing tidak najis. Sila dapatkan buku ini halaman 42, hadis 38. Dan hadis 39 juga masih memperkatakan tentang anjing. Di sini juga kata Imam, akhrajal Bukhari hadzal hadis liyastadil bihi madhhab Syafi'i fi taharati. Ini juga menunjukkan bahawa Imam Bukhari menjadikan dalil dengan hadis ini bahawa mazhab Syafi'i katanya menganggap taharah bersih. Apa dia? Air liur anjing. Bermakna Imam Al-Bukhari membetulkan mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa air liur anjing najis. Tetapi Imam Bukhari membetulkannya dengan hadis ini. Dengan hadis ini kata Imam Bukhari bahawa air liur anjing tidak najis. Kalau air liur anjing tidak najis, kalau tadi kita piara anjing, anjing jilat kita, kenapa kita nak sertu? Kalau air liur anjing tidak najis, yang mana mengikut mazhab Syafi'i, anjing najis kerana air liurnya daripada tubuhnya. Bagaimana rumah yang disuruh sertu kerana piara anjing, bermakna tak boleh pakai? Kita tolak dengan hadis ni. Faham maksud saya? Jadi kalau sahabat-sahabat kita yang bermaksud Islam, kalau tanya kepada kita, kita katakan bahawa hadis Bukhari menjelaskan bahawa air liur anjing tidak najis. Mudah kan? Okey. Untuk memperkatakan tentang babi, bagaimana kuliah akan datang di bawah semula buku ni, dan kita akan bincangkan tentang apa itu babi, apakah babi najis atau tidak. Malam ni tak memadai waktunya. InsyaAllah boleh dibawa. Untuk pelajar-pelajar student, saya hadiahkan buku ni. Yang bukan student, pandai-pandailah. Kalau semua hadiah, saya tak mampu. Jadi insyaAllah kuliah akan datang di bawah. Kita teruskan dengan bab khinzir, insyaAllah. Ya, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Ya, teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dipatok dapat dengar soalannya. Iya. Iya. Itulah. Betul kan? Apakah perlu sertu? Tak perlu sertu. Okey, ada satu cerita kat Penang. Ya, sahabat kita Pak Mail, Cik Nasir dari Penang. Saya buat kuliah di Masjid Bayi Terubong. Ada seorang sahabat ustaz, beberapa hari yang lalu saya pergi beli buah. Saya tak tahu di tepi tu ada Cina jual babi. Bila saya kasih duit RM50, Cina jual buah tu dia tak ada duit kecil, dia pergi tukar kat kawan dia yang jual babi. Masa kasih balik saya RM40, saya tengok kat ujung duit tu ada sikit macam daging babi. Apa saya nak buat? Saya pun yang jual buah tu saya kenal, saya tak mau tersinggung, saya pun masuk kocek. Apakah saya kena sertu baju saya tadi? Saya cakap, kau nak sertu bukan baju anda saja, tangan anda, duit anda dan baju anda. Macam mana anda nak sertu? Kalau duit itu najis, bermakna duit yang ada pada anda semua najis. Tak pernahkah duit itu jatuh ke tangan orang yang makan babi atau jual babi? Jadi kita katakan tidak perlu disertu. Hatta kalau daging babi tadi melekat kat baju dia, dia sembahyang sah tak? Sebab tidak ada satu hadis mengatakan daging babi itu najis. Tidak ada. Yang ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran, daging babi itu adalah haram dimakan. Walaupun ada kalimah najis, lihat dia,
Tak apa, kita ambil sedikit supaya dimanfaatkan buku ni. Lihat halaman 50. Babi sampai hari kiamat hukumnya haram. Apa saja unsur babi, elemen babi, haram sampai hari kiamat. Sedikit atau banyaknya. Okey. Di halaman 50, hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah dan daging babi. Kenapa darah, bangkai dan daging babi itu haram? Lihat hadis ataupun ayat yang kedua. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmul khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai. Bangkai dua. Satu memang bangkai binatang, sama ada binatang yang halal dimakan atau tak halal dimakan. Itu bangkai kalau mati tidak disembelih. Yang kedua, walaupun mati disembelih, seperti kambing, lembu, ayam yang disembelih oleh orang kafir, itu bangkai. Faham ya? Tikus pun bangkai, babi pun bangkai, anjing pun bangkai, kucing pun bangkai, babi pun bangkai, begitu juga lembu dan kambing, bangkai. Kalau mati begitu saja. Ya kan? Okey. Ayat ketiga, qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairillah bihi. Lihat, pahami ayat ni, faham. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, lihat bangkai, atau darah yang mengalir dan daging babi, kerana sesungguhnya semua itu adalah kotor. Kotor dalam bahasa Arab rijsun najisun. Betul kan? Okey. Kenapa disatu kategorikan dalam satu ayat tiga? Pertama bangkai, betul kan? Kedua darah yang mengalir, yang ketiga babi. Tiga-tiga dikatakan satu, kotor. Kenapa babi saja kena sertu, yang lainnya tidak disertu? Bawa contoh misalan. Depan pintu ni misalan, tiba-tiba jatuh babi, mati keluar darah. Tiba-tiba jatuh juga kucing, ya, kucing dan berdarah. Kalau orang Melayu pegang bangkai kucing atau terpegang darahnya tak sertu, sedangkan dua-dua bangkai kan. Tetapi kalau pegang babi ataupun darah babi kena sertu. Kenapa? Dua-dua darah yang mengalir, dua-dua bangkai. Kenapa bangkai babi mesti kena sertu? Mana dalilnya? Berikan kepada kami. Dalilnya tidak ada, cuma kias Imam Syafi'i kepada anjing. Dia katakan babi lebih kotor daripada anjing. Pula tadi saya di Sarjana Impian kuliah muslimah, dia bawa satu cerita Israeliat. Katanya babi itu kotor sebab dalam perahu Nabi Nuh yang membersihkan najis-najis anjing, najis manusia semua adalah babi. Okey, siapa yang nak bersihkan najis babi? Sedangkan dalam dalam satu perahu. Ini cerita Israeliat. Jadi oleh kerana paling kotornya sehingga makan najis manusia dan najis binatang yang lain, dan katanya babi boleh berkubang dalam najisnya, betul kan? Maka katanya itulah dikiaskan kepada anjing kerana lebih kotor daripada anjing. Ini pendapat. Kita tak mau pendapat dalam agama dan kita tetap menghormati Imam Syafi'i, betul kan? Siapa nak mengatakan najis ikut mazhab Syafi'i silakan, tetapi jangan nyusahkan kami dengan memaksa kami ikut mazhab seperti itu. Jangan susahkan muslimah-muslimah yang baru masuk Islam. Jangan susahkan muslimin-muslimin yang masuk Islam. Sebab bila masuk Islam, katakan kena sertu satu rumah. Saya katakan kepada sahabat yang ada rumah tiga tingkat rumah banglo yang di dalamnya penuh kapet, yang dulu piara anjing sampai 5-6 ekor. Anaknya 5 orang, satu ekor anjing. Bagaimana Syekh? Memang dalam rumahnya dengan bulu anjing dan sebagainya, macam mana nak sertu? Bagaimana yang anak-anak ini semua makan babi, masak babi? Bagaimana peralatan dapur? Sedangkan zaman Rasulullah SAW banyak orang masuk Islam, zaman sahabat banyak masuk Islam, sedangkan mereka ada yang makan babi, piara anjing. Tak pernah Rasulullah SAW atau sahabat mengatakan mesti cuci.
mesti disemak, mesti disertu. Tak ada cerita ni. Kenapa sekarang mesti ada? Kalau sekarang ada, bermakna satu tambahan dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang menambah-nambah dalam agama kami yang bukan daripadanya, maka tambahan itu ditolak. Ditolak kan? Jadi jangan ditambah ni. Kita menghormati Imam Syafi'i. Jangan besok bawa satu isu, Ustaz Rasul malam ni, malam semalam habis Imam Syafi'i dikerjakan. Tak. Luhumul ulama masmuma. Daging-daging ulama itu beracun, jangan dihina. Tetapi pendapat Imam Syafi'i mengatakan semua pendapat manusia boleh diterima dan ditolak. Tetapi tidak boleh ditolak tu perkataan Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW. Dan Quran tidak boleh ditolak. Jadi kita hormati pendapat orang lain, tetapi kita tidak menghinanya. Tetapi bila mempunyai hujah, buka minda kita, mempunyai hujah yang qati'ah, maka kita kembali kepada hujah yang qati'ah. Jadi saya katakan bahawa babi tidak najis tapi tetap haram dimakan. Saya pernah ditanya di Singapura dulu, Ustaz, saudara saya ususnya rosak. Sekali dia dapat tahu bahawa usus yang akan digantikan menggunakan usus babi. Usus babi. Jadi saya katakan boleh. Mengamuk kawan tu. Mana boleh, saya nak sembahyang nanti katanya pakai usus babi macam mana? Rupanya dia tak buat, lama-lama mati. Saya katakan, Quran mengatakan, famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala ithma alaihi. Apabila terpaksa, tak ada jalan lain, maka tak ada dosa baginya. Terpaksa kan? Dan ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini binasa boleh mati. Dan syifaul as-su'al, obat bagi si bodoh bertanya. Tapi bila tanya buat Quran dan hadis, kena pakai. Betul kan? Seorang sahabat bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain semasa kepalanya luka, boleh tak saya mandi? Kata sahabat, tidak ada halangan untuk kau mandi. Maka dia mandi. Bila dia mandi, dia meninggal. Bila dia adukan kepada Rasulullah, kata luhu, engkau bunuh dia. Syifaul as-su'al, obat bagi si bodoh bertanya. Jadi kalau bertanya, bawa Quran, bawa hadis, kita pakai. Begitu juga ada satu pelakon dulu, saya pun diberitahu sebab dia jiran dengan saya, Alex Congo, ya, yang dipanggil Abang Apek. Dalam filem-filem dulu dia suka teolo Cina. Dia pun ada sakit yang sama. Kata doktor kena buang. Oleh kerana tak ada usus manusia nak dipakai, maka gunakan usus tu, usus babi. Dia juga tak mau pakai, akhirnya bawa meninggal. Ini dua cerita yang diberitahu kepada saya. Ini menunjukkan orang yang beri fatwa, ustaz yang beri fatwa sudah bunuh dia. Sebab dia ada chance untuk hidup. Tetapi bila tak digunakan benda yang Allah jadikan, wa huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah yang jadikan untuk kamu segala-galanya di permukaan bumi. Ya, wallazi khalaqalakum ma fil ard. Dalam halaman 14 ayat Quran surah Al-Baqarah 29. Dialah yang jadikan untuk kamu segala-galanya. Kalau Allah jadikan untuk kita segala-galanya, di antaranya babi. Manfaatnya untuk kita. Saya misalkan juga, bagaimana kalau anda bertiga, empat-empat ni naik bukit, gunung, yang mana gunung itu lebat hutan yang tebal lebat. Tiba-tiba sesat, lapar, nampak anak babi merah-merah, babi hutan, apa nak buat? Kata sahabat tadi, buat barbecue ataupun panggang. Boleh makan kan? Kalau tidak, kita mati. Tapi setelah itu jangan teruskan. Jangan nanti rasa sedap, besok cari lagi. Ya, itu tidak boleh. Itu untuk melepaskan. Seperti katakan, saya buat misal, ini dalam mazhab Syafi'i. Saya makan, tiba-tiba kawan-kawan Cina misalan datang, dia bawa dia punya minuman arak misalan, bia misalan. Tiba-tiba saya order air belum datang. Tiba-tiba tercekik, sangat tercekik. Kalau saya tak telan bia tadi, saya mati. Apa saya nak buat? Saya kena telan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i boleh, tidak haram, tetapi jangan teruskan. Itu saja. Jadi untuk melepaskan tercekik tadi boleh. Kenapa? Terpaksa. Okey, cuba baca soalan ni. Teruskan. Ya, kalau ada obat lain, diharam berobat dengan yang haram, benda-benda haram. Sekarang tidak ada obat yang tak ada dadah. Dadah haram kan? Betul kan? Kebanyakan obat yang kita makan tu ada dadah. Jangan dinafikan, betul kan? Tetapi terpaksa. Betul kan? Obat-obat sekarang
kebanyakannya mengenai dadah. Kalau tidak, kita tak gunakan ubat. Jadi kebanyakannya macam itulah. Jadi oleh kerana terpaksa, tak ada pilihan lain, maka dibolehkan. Saja-saja tidak boleh. Sebab dadah, kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan boleh membawa kepada kategori dadah. Dadah itu arak. InsyaAllah kita boleh bincang lain kali kalau nak bincang. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah diterima solat seorang yang bertambahkan daging babi tanpa pengetahuannya? Setelah makan baru digunakan. Kalau dia tidak tahu, tak ada hukum. Dia termakan daging babi, lepas dia makan, kawan dia mengatakan tadi daging babi, tak ada dosa. Sebab dia tidak tahu, tidak ada dosa. Langsung tidak ada dosa. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i, kena sertu sebab dah pegang. Macam mana yang dalam perut? Okey, dalam perut tak boleh. Macam mana besok kalau dah berak? Apakah cebok pakai tanah? Sebab keluar kat lubang tu. Jadi ini tidak ada. Jangan ditambah-tambah. Faham maksud saya? Saya juga ada seorang sahabat. Dia berkata, Ustaz, semalam saya naik kapal terbang. Saya pun berbual-bual, muka saya macam Cina. Sekali dikasih makan, apa dia? Di antaranya bahan daripada daging babi. Selepas saya makan, kawan saya cerita, itu daging babi. Apa saya nak buat? Ya, tak sengaja, tak ada apa-apa lah. Kalau nak pakai sertu, nak kat mana kat kapal terbang ada apa tanah sertu? Apakah kita nak beli sebagaimana produk tadi, bawa pergi mana-mana? Termakan saja. Begitu juga muslimah di Singapura. Saya 1 minggu 5 kali di Singapura. Ada muslimah yang bekerja di Emporium ataupun di Carrefour di Singapura ataupun di gudang-gudang beli belah ni. Dia mengatakan, Ustaz, di antara yang saya bahagian kewangan tu, bahagian cashier kan, di Singapura, kalau di Johor, kalau di Malaysia, barang-barang produk babi ada satu bangunan khas kan. Di Malaysia macam tu kan. Ya, saya tengok ini produk babi, artinya tidak halal, non halal ditaruh, bukan halal. Jadi tak ada orang Islam jaga. Tapi di Singapura, dalam gedung yang sama, di situ daging babi, di situ campur saja. Jadi macam mana muslimah kita? Sampai situ masih dekat, Ustaz, saya kalau bekerja saya tak sembahyang. Kenapa? Saya pegang daging babi. Bila satu troli itu ada daging babi, dia masukkan dalam plastik, dia kena pegang daging babi tu. Sama dalam plastik, bentuk apalah. Ya, jadi dia pegang. Dia cakap, ini daging babi. Sebab kata Ustaz saya belajar, kalau tak sertu tak sah sembahyang. Daripada saya tak sah sembahyang, lebih baik saya tak sembahyang. Lihat. Dia katakan, kalau saya nak bawa tanda sertu mana saya nak dapatkan? Sebab tanda sertu tak boleh tepi jalan ni. Jadi katanya kena beli tanda sertu. Saya cari tanda sertu, nak beli kat Singapura tak ada, kat Malaysia ada. Takkanlah susah macam tu. Agama kita tak mahal. Nak suci, sedangkan tak keluarkan modal. Jadi katanya, ada Ustaz, ini sabun apa? Sabun sertu. Berapa harganya? $5. Boleh tak saya pakai? Kata nak, tak payahlah pakai itu. Sebab daging babi tidak najis. Jadi dia tenang. Dia kenapa tak sembahyang? Kerana najis, bawa najis tak sah. Sampai macam itu fatwa jenayah orang-orang bid'ah. Itu satu jenayah. Tinggalkan solat, apa hukumnya? Tinggalkan solat ke neraka saya. Jadi itu yang berlaku. Jadi kalau kita tidak tahu, termakan ke terminum, tidak ada hukum. Tapi kalau tahu sengaja, hukumnya haram. Wallahu alam. Teruskan sahabat. Ada sumber mengatakan tentang beberapa pantai di Selangor yang disalurkan air najis babi yang dipelihara berhampiran pantai. Apa hukum kita yang mandi di pantai ini? Kalau dah tahu najis, buat mandi. Anda yang salah. Betul kan? Benda najis nak mandi di situ. Itu anda cari pasal. Apa hukum kita makan ikan laut? Tak jadi masalah. Saya katakan ya, dalam tahun 70-an, pekebun-pekebun di negeri kita, dia siram dia punya kebun, dia punya sayur-sayuran pakai apa? Tai babi. Hatta di Pening pakai tai babi. Piara babi, semua najis-najis babi itu masuk dalam kolam, itulah air untuk siram sayur-sayuran. Itu dulu, tapi sekarang tidak boleh. Dia ada baja, tapi dulu pakai itulah dia nak jimat. Kita katakan bahawa tetap kalau dimakan unsur babi, apa saja daripada unsur babi, kalau ditelan hukumnya haram. Tetapi kulit di luar itu tidak najis. Haram tapi tidak najis. Diistilahkan najis, tengok ya, najis anjing, najis manusia, duduk najis. Apa dia? Kencing manusia najis, kencing anjing najis. Apabila anjing kencing di tiang masjid,
kenapa Rasulullah SAW tak suruh siram? Tapi kalau manusia, istilahnya najis. Jadi begitu juga, mudah-mudahan di Paltok ni ada sahabat kita yang hantar SMS dengan saya 3 hari yang lalu. Ustaz, ada orang bertanya kepada saya beli prata ataupun roti canai. Orang Singapura katakan roti prata, tapi sini roti canai ya. Separuh sebut roti prata juga kan. Saya tengok mamak tu ambil telur, dia pecah, tiba-tiba bila campak telur tu ada tai ayam. Apakah saya boleh makan prata tu? Ya, makan, tak ada masalah. Sebab di dalam kaedah hukum, binatang yang halal dagingnya, maka najisnya tidak dihukum sebagaimana najis haram dimakan. Makanya saya katakan, kalau tai ayam itu didapati ada protein, diproses, diambil proteinnya, boleh dimakan. Kalau katakan daging ayam halal, seluruh dagingnya halal. Okey, ususnya tempat jalan najis kan, dan ada satu kantong najis, kita bersihkan, kita makan. Bermakna tai ayam kalau termakan pun kita katakan dia tidak najis. Kalau tidak, subhanallah, banyak masalah. Jadi saya katakan kepadanya, ya, yang dikatakan telur ayam tadi yang ada tai, kalau termasuk dalam makanan tetap boleh makan. Sebab tidak istilahkan istilah najis, tapi pada hakikatnya tidak najis sebagaimana kita katakan berdosa makan, tak. Saya mengambil apa yang dikiaskan oleh syekh kita. Nabi Muhammad SAW didatangi oleh satu rombongan, yang mana rombongan itu semua sakit. Oleh kerana tak ada doktor, Rasulullah SAW merawat dia dengan apa? Dengan kencing unta dicampur dengan susunya. Okey, apa beza kencing dengan tainya? Dua-dua benda najis. Tetapi oleh kerana unta itu halal, maka Rasulullah SAW suruh ambil kencingnya campur dengan. Maka Syekh Mukbil di Yaman, saya dapat berita daripada anak-anak muridnya, Syekh Mukbil itu sakit, dia dirawat kat doktor, tak baik-baik. Akhirnya dia pakai Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi? Perubatan Nabi. Maka hari-hari dia minum kencing unta dengan susunya. Dia boleh bertahan berapa lama? Tapi sekarang Allahyarham, semoga Allah mengampunkan dosanya dan meluaskan kuburnya. Jadi Syekh ni mengajar kami, dia mengatakan bahawa najis unta pun tidak boleh dimakan, tetapi kalau boleh dimakan tak ada masalah. Sebab apa? Dagingnya halal. Jadi apa saja daripada unta tu boleh dimakan, begitu juga apa saja daripada ayam tu boleh dimakan. Tapi oleh kerana kita rasa bahawa tai ayam tu kotor kan, maka kita tak makan. Tapi katakan ada satu syarikat boleh keluarkan makanan yang berkhasiat daripada tai ayam, tak mustahil. Ya kan? Apa boleh, tak boleh kita makan? Kita makan, tak ada masalah. Sebab istilahnya saja najis, tapi benda tu tak jadi masalah. Tapi tak adalah sampai sekarang orang proses tai ayam. Di proses tai ayam tu apa? Untuk baja sahaja. Tak ada masalah, insya-Allah. Lihat dia kaedah. Islam sudah mendahului mereka sebelum mereka temui. Okey. Dalam kaedah kita pakai mazhab Syafi'i lah sedang, kerana orang Malaysia banyak berzhab Syafi'i. Air itu najis kerana rasa, warna dan baunya. Betul kan? Air itu najis, kata Imam Syafi'i, air itu boleh najis bila di situ masih terkandung bau najis, rasanya dan warnanya. Di water di Singapura langsung tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau. Bermakna sudah bersih. Walaupun tercampur dengan air kumbahan. Air kumbahan tu ada air kencing, macam-macam kan. Tetapi bila diproses, anda tengok, dikaji melalui makmal, baunya dah tak ada, warnanya dah tak ada, ya, rasanya pun tak ada, rasa najis tu. Kaedah kita kaedah kita bila tak ada semua bersih. Orang Islam sudah mengajar mereka. Akhirnya orang Singapura, orang kufar Singapura, dapat satu air dia, boleh dimakan, boleh diminum, maka diproses, boleh, tak ada masalah. Apakah tidak ada air diorang gunakan untuk babi dan sebagainya? Ada. Betul kan? Jadi kita katakan bahawa kaedah dalam Islam adalah kaedah yang paling canggih. Wallahu a'lam. Teruskan sahabat, kalau ada soalan. Ada waktu lagi, insya-Allah. Ya, teruskan. Colgate halal ke tak? Tanya ke Colgate. Saya tak berani, nanti saya kena sue besok. Saya tidak tahu apa kandungannya, bagaimana. Kita salah kalau mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita tahu baru. Saya tak tahu masalah Colgate ni. Tapi rata-rata ni pakai Colgate, saya tahu.
Jadi saya tak berani nak katakan kalau ada unsur babi. Lihat ni, berapa banyak tali pinggang daripada kulit babi, okey? Berapa banyak kelongsong kapsul tu daripada jelatin babi, betul kan? Tapi kalau boleh jangan beli kelongsong yang daripada jelatin babi lah. Sepatu, brus gigi, kosmetik, paling banyak ni gunakan, betul kan? Jangan dinafikan. Okey, anak saudara saya tanya anak saya tu, kerjanya buat perabot. Orang buat rumah, dia buat perabot. Singapura begitu banyak tempah. Dia cerita dengan saya, ya, dipanggil saya ustaz juga lah, walaupun kena anak saudara. Ustaz, kami terpaksa gunakan brus barnes tu pakai bulu babi, kalau tidak tak cantik. Boleh tak? Saya kata boleh. Ya kan? Tahu yang warna putih tu? Ya. Dia kalau gunakan brus lain tak cantik, dia terpaksa gunakan tu. Begitu juga kalau kita tengok kedai-kedai jual corn rebus tu, disapu apa? Mentega atau margarine, ataupun disapu, ratakan dia punya garam, pakai brus apa? Cuba tanya. Brus yang jenis itu adalah bulu babi, kenapa dia orang makan? Kemudian cuba lihat kita punya masjid, semua pakai dia punya mimbar, pakai apa? Kayu-kayu yang dibarnis. Dan Pak Imam tu pegang tongkat. Tongkat tu dibarnis pakai apa? Dia punya brus bulu babi. Kalau nak cantik lah, ada proses gunakan lain, tetapi yang paling cantik katanya. Itu apa, ahli perabot mengatakan kepada saya. Takkan dia nak bohong. Jadi ini kalau pakai bulu babi ni, macam mana kita nak taruhkan dalam surau ni? Begitu juga saya duduk di atas ni. Bagaimana Pak Khatib yang pegang tongkat? Sedangkan katanya kalau ada sesuatu yang berunsur babi, najis, sembahyang kita tak sah. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita terperangkap dengan fanatiknya kita. Jadi kita jangan fanatik dengan satu mazhab. Kita katakan kepada mereka, kalau mazhab ini menjadikan kita susah, Islam itu tidak susah, mesti ada kesilapannya. Dan kita kaji, kalau kesilapan itu sudah nyata, jangan diambil, tinggalkan. Dan kita sekali lagi saya minta kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimah, jangan hina mazhab Syafi'i. Saya antara orang yang paling cinta kepada Imam Syafi'i, sehingga kajian saya kajian Imam Syafi'i. Dan bila saya ke utara, saya minta Datuk Seri Zahsidan, jom kita kenalkan Imam Syafi'i. Itu buat seminar tentang Imam Syafi'i dan sebagainya. Kerana Imam Syafi'i di antara imam-imam yang empat ni, yang paling banyak pengikut Imam Syafi'i, yang diakui paling alim Imam Syafi'i. Dan kita akan sambung nanti manhaj Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Kita ada manhajkan manhaj salaf dalam akidah, manhaj salaf dalam ibadah, manhaj salaf dalam akhlak, dan manhaj salaf dalam menuntut perlu kita faham. Sebab banyak antara anak-anak murid hina gurunya. Anak murid yang menghina gurunya bermakna tak ikut manhaj salaf. Saya dengar anak murid Ustaz Husin ada hina Ustaz Husin kerana dia tak ikut manhaj salaf. Itu bukan orang salafi. Makanya orang salafi tak akan hina gurunya. Kalau ada orang yang menghina gurunya, dia akan nasihati orang tu. Kalau orang itu tak dengar, dia angkat kaki. Dan cuba lihat dalam penjelasan Ibnu Jum'ah. Kata Ibnu Jum'ah, kita berdoalah kepada Allah supaya dapat keberkatan melalui guru kita. Maka kita berdoakan guru kita. Itu manhaj kita. Tetapi kalau ada orang yang menghina, seperti Ustaz Fathul Bari, dihina sana dihina sini bila dikatakan apa? Ulama UMNO. Itu tidak boleh tu. Jadi orang yang bermanhaj salaf tidak buat seperti itu. Guru dipelihara, nama baiknya dipelihara. Itu kita yang bermanhaj salaf. Jangan ikut manhaj yang silap ni. Kita ikut manhaj salaf. Okey, teruskan soalan. Bagaimana jika seorang itu gantung beg air kencing pinggangnya kerana sakit? Solat dia sah ke? Ya, asalnya kantongnya dalam perut. Tetapi bila sakit kantongnya di luar perut. Faham maksud saya? Orang bertanya, macam mana saya sembahyang menggantung kantung air kencing di tubuh saya? Betul kan? Ada orang yang tak boleh kencing melalui salur tu di dalam kantung. Begitu juga yang berak. Ada sahabat kita, dia jatuh, jadi dia tak boleh buang air besar melalui salur, dia taruh kampit di situ. Jadi kadang-kadang masa dia sembahyang dia keluar, tapi masuk dalam kampit. Apakah sah? Sah. Sebab itu darurat. Sah. Boleh sembahyang membawa kantung seperti itu, dan bukan senang nak tukar dan sebagainya. Jadi sah, tak jadi masalah. Itu darurat. Teruskan.
Ada soalan di sini? Kalau tak ada, kita berhenti. Teruskan dia, Pak Mail. Ada orang-orang Singapura mulanya tak menggunakan, dia beli gasak-gasak beli mineral water di Malaysia. Ya, penjual mineral water Malaysia untunglah. Tapi akhirnya bila kami beri penjelasan bahawa air itu bersih, maka mereka kembali minum. Ya. Jadi air di Singapura itu bersih, boleh kita minum. Besok kalau pergi Singapura, janganlah kita bawa bertong-tong air, tak meminum air itu, minum tak ada masalah. Jadi air itu bersih, boleh digunakan wuduk, mandi dan minum, insya-Allah. Ya, tadi ya, sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keju, ya. Saya tidak tahu tentang keju tu. Yang ada di dalam zaman Rasulullah, minyak babi digunakan untuk hidupkan api, untuk lampu, ada. Kemudian di dalam zaman Rasulullah, minyak babi digunakan untuk tampal perahu. Itu minyak babi. Adapun keju daripada babi, saya tidak tahu. Keju saja. Oh, dia syak. Dia syak. Dia bila didatangkan makanan keju, apakah halal atau tidak halal, kata Rasulullah, jangan fikirkan makan saja, jangan dicari-cari. Artinya kita kena yakin dengan was-was. Sekarang kadang makanan datang ya ke tempat kita, kalau kita was-was jangan makan, tapi buanglah was-was, kita makan. Setelah kita makan, orang beritahu ada unsur yang haram, kita tak berdosa. Ya, jadi kita kena yakin saja, senang. Katakan ya, orang kasih kita makanan, kita ambil satu hadis, Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah atau Fatimah, antara satu. Dia dapat seketul daging diberikan oleh seorang yang dia tidak kenal. Apa kata Rasulullah? Baca bismillah. Artinya anda jangan ragu, baca bismillah. Maka dia baca bismillah, dia makan. Seketul daging ataupun daging diberikan kepada Aisyah. Aisyah ragu nak makan. Senang kata Rasulullah, baca bismillah. Nak makan, baca bismillah. Hilang keraguannya. Jadi hadis ni adalah hadis yang sahih. Maka kalau kita nak makan benda yang ragu, cukup baca bismillah. Setelah tu orang beritahu hukumnya, tak ada hukum lah, sebab kita tak tahu masa makan. Cuma ada satu hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fil mutasyabihat faqad waqa'a fil haram. Atau kama qala. Maksudnya begini. Halal itu jelas, haram itu jelas. Antara keduanya ada yang samar-samar. Syubhah. Tapi kalau kita rasa samar-samar, syubhah, jangan dimakan. Sebab siapa yang mencapakkan dirinya, kata Rasulullah SAW, tidak banyak orang yang tahu hal ni, perkara ni. Siapa mencapakkan dirinya dalam hal yang haram, yang syubhat tadi, maka mencapakkan dirinya dalam hal yang haram. Siapa capakkan dirinya dalam hal yang syubhat, yang syubhah, maka sudah mencapakkan dirinya dalam yang haram. Jadi lebih baik tinggalkan. Tetapi kalau kita rasa bukan syubhat, kita sah saja, kita kembalikan kepada yang yakin. Bismillah, kita makan atau minum, insya-Allah. Ya, mudah agama kita. Kalau nanti semua syak, apa kita nak makan? Betul kan? Tak nak makan apa? Yang ini kita syak, yang ini kita syak, yang ini syak. Beli margarine syak, beli aiskrim syak. Lama-lama tak makan apa kita? Beli ayam, ini orang Melayu ke orang Cina potong katanya. Ya kan? Beli daging. Kita yakin bismillah, habis cerita. Tapi kalau syubhat, janganlah. Okey, teruskan soalan kau ada. Ada yang lain soalan? Ya, sahabat, teruskan. Pertama kali jumpa Ana. Walaupun dah lama ikut Waltok. Iya. Kita di dalam hukum di antaranya kias. Kias tidak boleh ditolak. Tapi ada kaedah. Kita ada disiplin ilmu dalam menggunakan kias. Kias apabila menemui dalil yang qat'i, maka kias dibuang. Contohnya, contoh yang paling mudah. Dua orang sahabat, dia belayar waktu malam. Dua-dua mimpi kalau yang mana ni? Satu tayamum, ditepuk tanah ke muka, ke tangan, dia sembahyang. Satu dikiaskan kepada apa? Mandi hadas. Dia menyorok, dia mandi pakai
pakai pasir tu, dia mandi pasir, mandi, kemudian dia pakai dia punya baju, dia sembahyang. Bila Nabi SAW diceritakan, kata Rasulullah cukuplah macam ni, yang ditepuk tayamum. Jadi yang kias tadi batal kerana ada hadis tayamum. Jadi kias sementara, kias bukan mutlak, kias hukumnya sementara. Bagaimana masukkan kias? Bila dapat dalil yang qat'i. Sekarang tidak ada dalil qat'i yang mengatakan babi itu najis, tidak ada dalil qat'i mengatakan anjing itu najis. Tetapi dalil-dalil yang boleh masukkan seperti dalil Imam Syafi'i yang dikatakan najis air liurnya, sebab bila jilat mesti air liurnya jatuh ke bijana tadi atau ke air. Tetapi Imam Bukhari mengatakan bagaimana kalau binatang ditangkap oleh anjing, maka air liur anjing apakah najis? Jadi dua hadis yang dibawakan dalam hadis Bukhari 38 dan 39 dalam Umdatul Qari, ya, jilid ketiga, dia mengatakan, Imam Bukhari mengatakan tidak najis air liur anjing sebab dimasukkan dengan hadis tadi. Jadi kias yang dikiaskan oleh Imam Syafi'i kepada bijana tadi tidak boleh dipakai kerana ada hujah. Itu kaedah yang mudah untuk dipahami. Ada kaedah-kaedah yang kita gunakan kaedah usul, nanti susah dipahami. Saya bawa contoh yang mudah saja. Ya, jadi anda dan sahabat-sahabat yang ada di masjid nanti, apabila berkatakan tentang ni, kalau dikatakan hukumnya najis, kita jangan bergaduh. Sebab konsep kita dalam agama, fakunu ibadallahi ikhwanah. Jadikanlah ibadah-ibadah kepatuhan kepada Allah beragama ini sebagai kasih sayang, bukan untuk bergaduh. Jangan nanti ada orang mengatakan ini najis, kita berkatakan kecam, ini orang jahil. Jangan. Oh, ini orang salah. Jangan. Biarkan dia. Kalau kita yakin bahawa kita benar, kita minta kepada Allah, Allahumma hdi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berilah dia petunjuk kerana dia tidak tahu. Dia menentang kita kerana dia tidak tahu. Dulu saya masa ikut bid'ah ni, ikut tarikat Arkam lagi. Bila katakan bertawassul dengan orang mati itu syirik, saya pun melenting. Tetapi bila dibawa Quran, dibawa hadis, kata-kata ulama, saya pun tunduk. Makanya sahabat tadi kenapa menentang? Kerana dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia akan tunduk seperti kita. Ya, jadi jangan paksa dia. Tapi kita, wa ma alaina illal bala'ul mubin. Tidak ada kewajipan kita kecuali menyampaikan dengan mubin. Apa arti mubin? Bayan. Iqamatul hujjah. Kalau dia boleh terima, alhamdulillah. Tak semua manusia dapat hidayah. Ada manusia yang lambat dapat hidayah. Yang lambat dapat hidayah ni jangan dikecam. Kerana hidayah urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita apa dia? Menyampaikan urusan Allah, kerja Allah memberi hidayah. Jadi jangan jadikan dia musuh kerana tak mau ikut hidayah. Dia bukan musuh Allah, sebab dia sayang kepada Allah sehingga dia mau mengekalkan dirinya dalam agama Islam. Cuma pahamannya berbeza. Jadi jangan kutuk, jangan kecam orang yang berpahaman berbeza dengan kita. Kalau orang tu orang awam, jadi kebanyakannya orang awam. Jadi besok kalau ke masjid tu nanti, kalau ada isu seperti ini, kita sayangi mereka, hormati mereka. Tapi jangan jadikan isu yang panas, jangan emosi. Kalau jadikan isu yang panas, keadaannya panas, kita jadi masalah nanti. Ya, saya rasa sampai di situ dulu. Dan sebelum saya berpisah, di belakang tu ada saudara Nek dan saudara Burhan, antara yang sangat bertanggungjawab dalam urusan ini. Kalau ada urusan, bertanyakan dengan dia. Kami insya-Allah pada tarikh Ahad 16 Oktober 16 Oktober 7 malam hingga 11 malam makan malam amal bersama Ustaz Hakim Abdad. Kita kenal dia Ustaz Hakim di Indonesia, yang paling popular ulama salaf kita adalah Ustaz Hakim. Dan kalau kita datang ke majlisnya ribuan, sehingga pelajar-pelajar universiti, doktor, profesor semua duduk dalam majlisnya. Saya pernah bawa dia dulu 12 tahun yang lalu ke Perlis, ke Malaysia. Tapi kali kedua ni lah dia. Biasanya majlisnya penuh. Tempatnya adalah di Grand Ballroom tingkat 1, CMW Convention Center, Jalan Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Tajuknya As-Sunnah dijunjung, As-Salafi disanjung. Majlis ni kami ada jual table. Ada 3 jenis table, VVIP, VIP dan table biasa. Yang VVIP 10,000. Untuk 10 orang bermakna seorang 1,000. Yang VIP dia satu orang 500 kerana 5,000. Jadi satu table 10 orang. Yang biasa satu orang 200 kerana harga tabelnya 2,000. Tuan-tuan, orang bertanya, untuk apa kita kutip derma ni ataupun mengumpul infak
untuk suatu radio dakwah di Batam, yang mana radio dakwah ni saya di antara penasihatnya dan saya di antara yang mengisi dakwah di dalam Radio Hang. Percayalah, 84 saya cerita pasal Salafi, orang banyak menentang. Tetapi saya bila bergabung dengan Radio Hang dan saya bawa Ustaz Hakim dengan Radio Hang ni, Ustaz Yazid dan bapa Ustaz Salaf di Radio Hang, perkembangan Salafi di selatan, tanya sahabat kita tu Muzakir daripada UTM, maknanya UTM, perkembangannya memang kita terperanjat. Kenapa? Bila orang baru ikut kuliah, saya tanya, daripada mana anda tahu kelas anak? Radio Hang. Bagaimana anda boleh tahu manhaj Salafi? Radio Hang. Jadi kita punya kelas dulu, subhanallah, berapa orang saja, tapi sekarang hampir semua kelas kita tak muat. Tanya sahabat tu, tak muat. Sampai-sampai kita tak tahu kat mana kita nak muatkan kuliah-kuliah kita. Di antaranya adalah dakwah Radio Hang. Begitu juga kita buat kuliah di mana? Di selatan Johor. Di selatan Johor dapat siaran Radio Hang. Jadi di sini saya nak katakan kepada anda, boleh tak anda berdakwah? Anda tidak mampu berdakwah. Dan hebatnya Radio Hang, sampai orang mengatakan, Ustaz, kadang-kadang saya dalam bilik mandi, sedang mandi atau sedang buang air besar, saya boleh dengar Radio Hang. Sebab radio tu pacarannya sampai ke tandas. Anda boleh tak berdakwah dalam tandas? Begitu juga daripada taksi. Berapa ramai daripada taksi? Dia cakap daripada taksi ni, bila kawannya mengatakan ada FM 106 radio dakwah. Bila dengar radio dakwah, memenuhi kelas kita. Begitu juga suri-suri rumah tangga dan sebagainya. Dan saya pada Sabtu akan datang ni, suri-suri rumah tangga minta adakan kelas. Bagaimana dia kenal anak? Melalui Radio Hang. Jadi kalau anda nak berdakwah sekarang, ingat ya, apabila mati manusia tinggalkan 3 tak banyak. Pertama, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat daripada Radio Hang, kalau kamu menyumbang, kamu dapat pahalanya. Yang kedua, amal jariah. Bila kita mati, kita tak ada amal, kecuali amal jariah yang terus dapat pahalanya. Radio Hang akan beri antum amal jariah. Ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak yang soleh jadi anak soleh kerana ada ilmu. Radio Hang akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, insya-Allah. Dan Allah mengatakan, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Bagaimana nak jihad dengan wang? Salurkan kepada infak ni. Saya nak katakan kepada anda sekalian, kami di Singapura kadang-kadang terbeban. Sebab Radio Hang ni, dia punya studio sewa. Lebih kurang 1 bulan perlukan 20,000 duit kita. Mereka tak ada sumber keuangan. Mereka tak ada iklan seperti radio awam. Radio awam ada iklan, jadi keuntungannya daripada iklan. Kami tak ada orang nak iklan. Sebab apa? Tak ada muzik. Langsung tak ada muzik, tak ada lakon-lakonan iklan, tak ada. Jadi orang tak suka seperti itu. Jadi kami dapatkan sumber paling banyak daripada Singapura. Tapi saya tak membebankan, walaupun sudah ramai, saya tak membebankan sahabat-sahabat di Singapura. Setiap bulan infak. Setiap bulan infak. Sampai bila kita nak? Jadi saya minta, kalau boleh, kita buat satu bangunan yang kita perlukan kurang lebih 300,000 duit Malaysia. Kita boleh buat satu bangunan, dan kita boleh sewakan satu antena untuk mendapatkan sumber. Saya mudah-mudahan dengan usaha Cik Nek dengan Cik Burhan yang banyak bantu saya, mudah-mudahan ini berjaya. Kalau berjaya, saya akan cuba buat, ada sahabat-sahabat kita di Penang ya, meminta buat di Penang satu masa. Dan sahabat-sahabat kita di selatan, termasuk Singapura, dia mengatakan kita buat pula di selatan. Jadi kalau kita terkumpul 300,000, bermakna banyak yang kita dapat bantu. Dan Radio Hang kalau boleh jangan dihapuskan. Sebab berapa kali Radio Hang ditutup. Kenapa ditutup? Tak bayar elektrik. Kenapa ditutup? Tak bayar sewa. Kenapa ditutup? Pekerja-pekerja tak ada duit, tak dibayar gaji. Jadi bagaimana mereka yang berkorban, kita tak berkorban. Kita berkorban mungkin sekali, tapi mereka berkorban sepanjang Radio Hang ada. Jadi saya minta kepada tuan-tuan, ini dapat dipahami. Kalau nak bantu, bantulah kami dengan memberi sumbangan. Mungkin ada sahabat-sahabat, Ustaz saya tak dapat hadir pada hari itu. Apa salahnya beli satu kursi diberikan kepada pelajar? Ramai pelajar yang menghubungi saya, Ustaz saya tak mampu lah Ustaz kalau 200. InsyaAllah kalau ada muslimin atau muslimah yang mau membantu dengan membeli satu kursi, ya hubungi Cik Nek atau Cik Burhan. Jadi kita dermakan kepada pelajar yang ingin hadir. Ramai pelajar hubungi saya, Ustaz 200 saya tak mampu. Tapi insyaAllah kalau ada yang menyumbang, yang tak mau datang, berikan kepada pelajar insyaAllah. Jadi siapa yang nak berurusan ni, di antaranya boleh tak tulis nombor telefon
Sebab kalau kita nak bagikan ni tak sesuai. Kita tulis nombor pertama sekali Cik Burhan Zuraina ya, ataupun tulis, dan siapa-siapa boleh bawa, ataupun kita bagi-bagi, siapa ada handset ambil gambar, betul kan? Jadi siapa perlu dihubungi ataupun anda tulis lah nombor telefon dan nama ni untuk dihubungi kalau kita ingin membantu menginfak ya, untuk menjadikan program ini insya-Allah. Dan saya ucapkan semoga Allah membalas infak-infak antum dengan menambah rezeki yang halal. Semoga dengan rezeki yang halal ni kita hidup sakinah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Anda dah tutup tadi ya? Iya. Dan saya sudahi, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya ingatkan, minggu kuliah akan datang bawa buku yang sama ya. Kita akan sambung bab khinzir pula insya-Allah.